Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke sebuah lagi sesi bersama Sekolah Kripto. Tahun 2023 tahun yang baru dan macam-macam pancaroba cerita suka duka yang telah berlaku pada 2022. Dan pada tahun ini juga kita telah berhadapan dan berjumpa dengan berbagai teknologi baru dalam dunia blockchain dan kripto, dan sepastinya kita semua ingin belajar bersama-sama. Apa khabar semua? Sebelum kita mulakan, marilah kita mulakan dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Rakan-rakan sekalian, Bitcoin adalah blockchain kripto yang pertama dan paling tua di dunia. Bitcoin telah beroperasi sejak tahun 2009, namun dia menghadapi berbagai cabaran, terutamanya dari segi transaksi yang lebih perlahan, kos transaksi yang lebih mahal, serta tidak boleh menggunakan teknologi smart contract. Maka wujudlah satu teknologi baru yang dipanggil sebagai Lightning Network. Lightning Network adalah satu teknologi layer 2 ataupun lapisan kedua untuk blockchain Bitcoin, di mana transaksi yang berlaku dalam Lightning Network adalah lebih pantas, lebih murah dan mudah digunakan. Pun begitu, kita dapati bahawa Lightning Network ni dia kurang popular. Dia kurang popular berbanding dengan Ethereum, Matic ataupun BNB Chain. Mungkin kerana kurangnya orang yang mempromosikannya. Tetapi kita dapat tengok sekarang ni penggunaan Lightning Network semakin meningkat, terutamanya dengan kewujudan media sosial baru yang dipanggil sebagai NORS, di mana orang menjalankan transaksi di NORS seperti kita buat zapping dan sebagainya. Jadi untuk kita menggunakan LN Network, jom kita belajar tentang GateLB.com. Are you ready? Jom kita tengok. Okey rakan-rakan, ini adalah laman web GateLB.com. Dia adalah salah satu... Allah, terpadam. Okey, tak apa, saya buka balik. So, ini adalah laman web GateLB.com. Dia adalah salah satu daripada Lightning Network wallet yang popular. Dari segi kategori, dia ada dipanggil sebagai custodian wallet. Kita akan belajar lebih jauh lepas ni. Tapi kita jom belajar macam mana kita nak buka wallet ni. So basically wallet ni dia kita boleh pakai dalam kita punya phone, kita juga boleh pakai dalam dia punya dashboard. Tapi kalau kita nak setting, kita kena setting dalam dashboard dia dulu. So bila kita pergi kat GateLB.com ni, kita tekan butang dashboard. Kali pertama kita guna, kita boleh tekan sign up with email. Okay. So kita pun sign up with email, kita masukkan kita punya email dan sebagainya. Nanti lepas tu dia akan hantar verification kepada kita punya email dan kita akan dapat pengesahan untuk kita login. So yang ni saya dah buka saya punya GateLB kat sini. Dah buat verification dan sebagainya. Ini adalah interface dia lah lepas kita mula-mula masuk. Okay. Tak apa, abaikan dulu. Okay, so macam ni rupa interface dia. Dia basically wallet yang kita tak perlu pun nak pakai app dan sebagainya, sebab dia betul-betul ada dalam bentuk website. Dekat bahagian payments ni kita boleh nampak semua transaksi. Jadi boleh tengok saya memang aktif lah menggunakan GateLB wallet ni. Ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar. Dan dia menggunakan mata wang Bitcoin. Sebab tu kita nampak perkataan SATS. Macam ni 6278 Satoshi ni bermaksud satu Satoshi. Satu Satoshi ni unit terkecil dalam Bitcoin lah. Saya pun tak ingat dia punya kiraan dia. Tapi untuk rakyat Malaysia senang je nak faham. 1,000 Satoshi sekarang harga dia RM1. So saya tak adalah banyak duit dalam ni, hanya ada RM6. Okey. So macam mana rupa wallet dia? Kita pergi kat butang wallet. Okey, kita pergi kat butang wallet. Dia akan bagi kita punya lightning address. Dia ada wallet connection credentials. Dan dia ada, oh tak tengok bawah-bawah ni lah. Okey, sedikit teori tentang lightning lightning ni. Lightning wallet dia ada 3 jenis address tuan-puan. Sekejap saya buka kita punya word editor. Okey.
dia ada 3 jenis address untuk kita faham. Yang pertama kita panggil sebagai invoice. So basically memang itu ialah teknologi wallet yang pertama dalam Lightning. So invoice ni dia punya huruf dia mula dengan LN huruf kecil macam ni. Okay. So LN huruf kecil ni dia hanya boleh pakai sekali sahaja dan dia hanya ada time out. Contohlah saya nak terima pembayaran sebanyak 5,000 Satoshi. Saya pun tekan butang create invoice. Dia akan buka satu address. Orang bayar. Lepas bayar invoice tu tak boleh pakai. So this is orang kata the most basic wallet orang guna dalam Lightning. Yang kedua dipanggil sebagai LN URL. So LN URL ni dia huruf LN besar kat depan. Dekat GLB dia tak ada LN URL. Sebab LN URL ni kalau nak tahu ada contoh dekat dalam wallet LN tips dan sebagainya lah. So beza LN URL dengan invoice, LN URL ni kita boleh pakai banyak kali. Macam kita pakai address kita dekat Bitcoin blockchain sebenar. Dan last kali adalah LN address. So LN address ni adalah teknologi seumpama decentralized identity. Macam yang kita guna macam contoh kita kata ihsanmd.eth, ihsanmd.nft ataupun ihsanmd bintang mi. Okay. Cuman dalam GLB dia pakai add semua LN address dia pakai add. Jadi sebab tu kat sini kita tengok saya punya LN address ni ihsanmd@getlb.com. LN address, LN URL dengan invoice ni dia bergantung kepada wallet dengan wallet punya support. Contoh macam GLB ni dia boleh support wallet of Satoshi punya penghantar, dengan penerima dia boleh support LN Tips punya wallet. Ni antara 3 wallet yang paling popular yang support lah. So kalau contoh saya nak bayar dekat orang, saya bagi ihsanmd@getlb.com ni, orang boleh bayar dekat saya. Kalau orang tu tak boleh support ihsanmd@getlb, yang ni bawah ni ada LN URL dia kat sini. So ini macam kita punya blockchain address tapi ni versi Lightning, dan yang atas tu kita punya decentralized identity. Nama lain untuk LN address adalah LUD16. Nama lain untuk LN URL adalah LUD6. So ni yang kita jumpa dekat kita punya NOS dan sebagainya lah. Okey. Katakan tuan-puan nak pakai GateLB ni dekat dalam phone. Contohnya korang kata saya dah buat kat sini leceh lah nak buka komputer. Macam mana nak buka kat phone? Install satu aplikasi yang dinamakan Zeus Wallet. Bukannya Zeus Coffee Zeus Wallet. ZEUS Wallet. Okay, yang ni Zeus Wallet ni, install app ni. Nanti bila kita dah install, dia akan cakap please insert your LND hub. So LND hub ni konsep dia macam kita punya secret key lah, tapi secret key untuk custodian wallet. Semua wallet-wallet crypto yang custodian ni dia memang pakai LND hub. So nanti kita dapat kita punya LND hub dekat sini, kita masuk dalam wallet, kita boleh pakai dalam wallet kita. Senang lah. Okay. Okay, apa lagi yang kita boleh setting dalam kita punya GateLB wallet ni? Alright, seterusnya kita boleh pergi kat butang setting. Kita pergi dekat account setting. So dekat sini kita boleh tukar kita punya email dan kita boleh setting notification dia lah. Contohnya kalau kita nak orang hantar kalau macam kita dapat duit, notifikasi duit yang kat bank tu, bila orang hantar kita dapat email, kita boleh setting kat sini. Okay. And then kita boleh setting berapa limit dia, berapa bayaran dia dan sebagainya lah. So kalau contohnya saya nak tukar, saya nak kata bayaran 10 Satoshi pun saya nak dapat orang message. So nanti dia akan update lah kat situ. Alright. So kita juga boleh tukar nak setiap berapa jam ke, nak dapat notifikasi ke. Boleh lah. So boleh setting. So kalau kita nak guna untuk social media, so kita kena kecilkan lah. Mungkin kita dapat update setiap jam, kita setting kecil-kecil sikit. Because biasanya orang dekat LN ni dia dapat apa nama dia tu, dia akan dapat tipping kan bila pakai NOS dan sebagainya. Okay, itu berkaitan dengan account setting. Kemudian kita pergi kat profile setting. So dekat sini tuan-puan, kita boleh masukkan kita punya username dan juga kita boleh masukkan gambar kalau nak masukkan gambar lah. Dan dekat sini dia ada satu support untuk NIP05. So saya nak cerita sedikit lah. Apa beza antara LN, Bitcoin Mainnet dengan NOS? Tiga-tiga ni adalah sebenarnya sistem yang berbeza. Bitcoin Mainnet is Bitcoin Mainnet.
LN adalah Lightning Network Layer 2 untuk pengguna-pengguna blockchain LN. Manakala NOS adalah satu sistem social media yang guna sistem seakan-akan LN. Okey. So, kita nak connect antara kita punya LN address tadi, macam saya punya ihsanmd@gatelb.com. Kita nak jadikan dia macam kita punya username dekat NOS tadi, kita boleh masukkan dekat sini. So, sedikit informasi tentang NOS. NOS dia ada dua. Dia ada public key, dia ada private key. Private key dia mula dengan NSEC, NSEC. Dia punya public key dia mula dengan NPUB. So, yang kita kena masuk kat sini bukanlah kita punya NSEC, tapi kita kena masukkan kita punya NPUB. Faham So, bila kita masukkan kita punya NPUB, katakan kita buka, kita dah activate kita punya NSEC tadi, dia dah verify kita punya identity, dia dah tie social media kita kepada kita punya address. Bila kita masuk dekat NOS, alamak, sekejap. Sebab saya pakai extension. So, okay. Nampak? So, dekat situ, dekat kita punya profile, okay. Sebentar. Ada sedikit masalah sambungan sebab biasa saya pakai private key. Tak apa, saya masuk dekat yang lain punya lah. Kejap. Itu tak ada. Oh, tak apalah, abaikan. Tapi bila mana kita akses contohnya, kejap. Itu. Okay. So, bila kita masuk kat sini, kita boleh nampak dekat ni kita punya nama dah verify. Kenapa sini tak keluar pula? Tak apalah. Sebenarnya kat sini dia akan ada nama kita akan verify kat sini. Okay. Even kalau, saya tengok kalau kat Nosegram, dia dapat tak? Even kalau kita cari nama kita tu pun, dia akan keluar juga. User, SNMD. Okay. Dah nampak kita punya identity ni dah di-verify. So dia dah link kat sini, ihsanmd@gatelb.com. So dia dah link lah kita punya ID kepada kita punya social media. Even kalau kita search kita punya ID pun dia boleh keluar kat sini. Alright. Seterusnya, apa lagi function yang ada kat sini? Kita juga boleh tengok dekat kita punya connect your own node. So basically ada setengah orang dia dah ada dia punya node kat rumah. Dia ada dia punya node kat rumah. Lepas tu dia nak menggunakan GLB ni setakat untuk dapat dia punya DID je. Maknanya nak dapat dia punya decentralized identity, nak guna function LN URL, nak guna function LN address, dia boleh masuk kat sini. So nanti duit tu akan hantar dekat GLB terus masuk ke dia punya wallet yang sebenar. So untuk sedikit pemahaman tentang penggunaan teknologi LN ni dia satu teknologi yang ada relay. Okay. So relay ni umpama komputer lah, umpama validator dalam dunia Lightning Network ni yang validate transaction. Tapi ideally tak ada orang yang akan gunakan orang kata nak buka relay kat rumah untuk buat transaksi. Semua orang memerlukan banker kan untuk handle. Sebab tu kalau kita tengok kat blockchain lain ada validator. So dekat dalam crypto LN ni dia ada dua jenis validator. Kita ada custodian. Custodian ni maknanya dia memang boleh ambil duit kita secara penuh, dengan non-custodian. So GLB ni contoh non-custodian, tapi kita pakai sebab dia senang nak pakai. Contoh yang custodian kita ada adalah Moon Wallet, MUUN, dan juga Phoenix Wallet. So yang tu kita takkan ajar kat sini lah. Cuma ni setakat pemahaman untuk kita faham. Okay. Satu yang benda kita tengok adalah LN Wallet ni dia duduk dalam kita punya browser. Kita mungkin rasa alah tak selesa lah nak guna browser pakai ni. Macam mana saya nak connect kat wallet? Ada tak cara ala-ala MetaMask untuk menggunakan GLB? Jawapannya ada. So apa yang kita buat bila kita masuk dekat laman web GLB tadi, yang pertama sekali kita masuk tadi, dia akan di sini tulis butang install LB. Okay? Bila kita tekan butang install LB, dia akan minta kita untuk install apa nama dia? Chrome extension.
So bila kita dah install Chrome extension, kita masuk kali pertama, nanti dia akan cakap please login lah. So kita pun login. Lepas kita dah login, dia ada gambar warna hijau kat atas ni. Alright. Kita akan dapat sama macam ala-ala MetaMask. Kat atas ni kita punya balance, kita boleh letak lebih daripada satu account, kita boleh setting kat sini website, kita boleh letak send, boleh letak receive, boleh ada macam buku transaksi kan kat sini. Tambah account, dan juga kita boleh setting untuk apa nama dia? Untuk setting lah. Okay. So dekat setting ni, kita kena, bila masuk kat setting ni, saya tak boleh turun sebab nanti nampak saya punya private key. Dia akan minta kita untuk masukkan private key NOS kita pula. Kalau kita tak masukkan private key NOS kita, kita tak boleh pakai GateLB extension ni untuk akses social media kita. Kalau kita dah masukkan, baru dia boleh buat social media kita. So contohlah tuan-puan, contoh tuan-puan, saya sekarang ni pergi kat Nosgram. Okay, pergi kat Nosgram. Saya ada dua cara untuk saya login dekat saya punya social media. Nombor satu is saya masukkan saya punya private key kat sini. Nombor dua, saya tekan je butang extension, dia akan buka GateLB tadi, dia connect. Macam ala-ala MetaMask lah. Dan bila dah connect, kita boleh terus masuk. Tapi terus masuk untuk kita tweet ke dan sebagainya. Contoh lain contoh kita boleh tengok dekat Nosebin. So Nosebin ni salah satu aplikasi yang dibina menggunakan NIP 07. So saya log out kejap. Saya enterkan NIP 07. Dia akan login ke saya punya GateLB untuk saya buat post dan sebagainya. So inilah fungsi-fungsi daripada wallet GateLB.com. Dia sangat lengkap tapi dia custodian. Jadi saya buka soalan sesi untuk soal jawab daripada siapa yang ada kat talian lah. Ada siapa nak tanya soalan? Okey. Tak ada. Alright. Sekiranya tiada, terima kasih kerana join sesi saya bersama dengan GateLBWallet.com. Kita pun dah ada kelas malam berkaitan dengan NOS dan Nosgram. Boleh cuba gunakan kedua-dua aplikasi ni. Dan kalau rasa nak tip saya dekat LN Wallet, boleh tip dekat ihsanmd@gatelb.com. Sekian sahaja daripada saya. Jumpa untuk kelas seterusnya berkaitan dengan non-custodial wallet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.